اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Auda penonton muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya jua umat Islam di negara ini sekali lagi dapat menyambut kedatangan Hari Raya Idul Adha pada 10 hari bulan Zulhijjah dan seterusnya berpeluang menunaikan ibadat korban pada hari-hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 hari bulan Zulhijjah, serta melakukan pengagihan daging-daging korban kepada mereka yang berhak menerimanya. InsyaAllah, rancangan irsyad hukum pada kesempatan kali ini akan membicarakan tajuk mengenai dengan memelihara tuntutan syarak ketika pengagihan daging korban. Menurut hukum syarak, ibadat korban merupakan ibadat sunat muakkadah, iaitu sunat yang sangat dituntut dalam Islam. Di negara kita ini, sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita, sama ada dalam sebuah keluarga atau di peringkat kampung atau jabatan, bekerjasama dan bergotong royong untuk mengadakan majlis korban setiap kali tibanya Hari Raya Idul Adha. Perkara seumpama ini adalah bertepatan dengan kehendak syarak, sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tafsirnya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, yakni melanggar hukum-hukum Allah. Surah Al-Ma'idah ayat 2. Para penonton yang dihormati sekalian, proses perlaksanaan ibadat korban yang bermula dari pemilikan binatang sehinggalah kepada pengagihan daging korban hendaklah diberi perhatian agar selari dengan kehendak syarak. Udhiyah atau korban terbahagi kepada dua, iaitu udhiyah wajibah, yakni korban wajib seperti korban yang dinazarkan, dan udhiyah mandubah, yakni korban sunat. Mengenai dengan korban wajib, daging korban wajib tersebut wajib disedekahkan kesemuanya dalam keadaan mentah kepada golongan fakir atau miskin yang beragama Islam. Haram pula hukumnya bagi orang yang berkorban itu memakan daging tersebut. Jika daging tersebut dimakannya, wajib dia mengganti kadar daging yang dimakannya itu dan kemudian disedekahkannya. Tetapi tidak wajib dia menyembelih binatang yang lain sebagai ganti. Adapun korban sunat, afdal baginya menyedekahkan semua daging korban sunatnya kecuali sedikit sahaja dimakannya, iaitu kadar beberapa suap untuk mengambil berkat daripadanya. Namun, sunat juga membahagikan daging korban tersebut kepada 3 bahagian. Sepertiga pertama untuk dirinya sendiri. Sunat juga ia memakan sebahagian daripadanya, dan afdal baginya memakan hati binatang tersebut kerana mengikut sunnah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Sepertiga lagi untuk disedekahkan dalam keadaan mentah kepada golongan fakir atau miskin. Menurut Imam Ar-Ramli rahimahullah, maksud fakir atau miskin di sini ialah sesiapa yang berhak dan layak baginya menerima zakat. Daging yang disedekahkan itu juga adalah untuk dimiliki. Maksud milik di sini ialah diharuskan bagi orang fakir atau miskin tersebut memakan daging tersebut atau menjualnya dan seumpamanya. Sepertiga yang terakhir pula dihadiahkan kepada golongan yang berkemampuan yang beragama Islam. Menurut Imam Ar-Ramli rahimahullah, maksud orang yang berkemampuan di sini ialah mereka yang diharamkan menerima zakat. Daging ini boleh dihadiahkan kepada mereka dalam keadaan mentah ataupun dimasak, kemudian dijemput golongan yang berkemampuan itu tadi dan dijamu makanan tersebut kepada mereka. Adapun daging yang dihadiahkan itu hanyalah untuk dimakan olehnya serta keluarganya, atau menyedekahkannya kepada fakir atau miskin dalam keadaan mentah, ataupun memasaknya kemudian menjamu tetamunya di kalangan orang Islam, sama ada golongan fakir atau miskin dan juga orang yang berkemampuan. Mereka yang berkemampuan itu boleh jadi terdiri daripada ahli keluarga, saudara mara, jiran tetangga, sahabat handai, para pekerja dan yang seumpamanya yang bukan daripada golongan fakir atau miskin. Untuk peringatan bersama, pengagihan daging korban untuk golongan fakir atau miskin adalah suatu amanah yang wajib disempurnakan oleh pengendali-pengendali korban. Perkara amanah ini disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Tafsirnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan amanah-amanah kepada ahlinya, yakni yang berhak menerimanya. Surah An-Nisa ayat 58. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka." Maksudnya, tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi amanah kepada kamu dan janganlah kamu berlaku khianat kepada orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud. Melihat kebiasaan di negara kita ini, pengagihan daging korban dilakukan secara persendirian atau secara berwakil, seperti menerusi pengendali majlis ibadat korban atau menerusi syarikat-syarikat yang mengendalikan penyembelihan dan pengagihan daging korban. Dalam beberapa keadaan ketika pengagihan daging korban dilakukan, boleh saja berlaku kesilapan. Oleh itu, pengendali adalah diingatkan untuk berhati-hati agar tidak berlaku kesilapan sehingga menyebabkan daging korban yang sepatutnya diagihkan kepada golongan fakir atau miskin diagihkan pula kepada golongan yang berkemampuan. Perlu berhati-hati juga agar tidak berlaku keadaan bercampur aduk sehingga tidak dapat dibezakan daging daripada korban wajib dan korban sunat. Kesilapan seperti ini dapat dielakkan dengan mengambil langkah-langkah seperti berikut. Pertama, pengendali hendaklah memastikan niat orang yang berkorban, sama ada yang diniatkannya itu korban wajib atau korban sunat, supaya daging tersebut dapat dibahagikan sesuai seperti yang telah diterangkan sebelum ini.
Kedua, menyediakan suatu ruang khas sebagai tempat penyimpanan agar tidak bercampur daging-daging untuk golongan fakir atau miskin dan golongan yang berkemampuan. Ketiga, memastikan daging yang dibahagikan untuk golongan fakir atau miskin itu tidak diagihkan kepada golongan yang berkemampuan. Jika daging yang diagihkan untuk golongan fakir atau miskin itu tidak semuanya habis diagihkan semasa majlis tersebut, maka hendaklah diagihkan juga kepada golongan yang sama, iaitu golongan fakir atau miskin. Sebagai kesimpulan, pengendali adalah bertanggungjawab dan berkewajipan untuk menunaikan pengagihannya dengan sempurna dan memelihara serta memenuhi segala tuntutan syarak agar amanah yang digalas tetap dilaksanakan dan hak golongan fakir atau miskin tidak terabai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat memberi manfaat kepada kita ni semua. Untuk akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك